Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih lagi berbincang tentang 5 syarat-syarat sahih li zati, iaitu yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalatul ruwah, yang ketiga dhabtur ruwah, kemudian yang keempat adamul syuzuz, yang kelima adamul illah. Yang pertama kita dah belajar, yang kedua juga dah belajar, kemudian yang ketiga baru lepas kita belajar, iaitu dobit, perawinya dobit. Kemudian yang kita akan belajar sekarang ni iaitu adamul syuzuz. Sekarang kita cuba baca dan terjemah teks daripada buku stam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamatu minasyuzuz, bebas daripada syaz, iaitu kejanggalan. Ai la yakunul hadithu syazan, iaitu hadis berkenaan tidak berlaku syaz ataupun kejanggalan. Wasyuzuzu huwa mukhalafatur rawil maqbul liman huwa arjah minhu hifzan aw adadan. Syaz ialah seorang perawi makbul bercanggah dengan perawi lain yang lebih kuat darinya dari sudut hafalan ataupun dari sudut bilangan. Kita lihat penjelasan. Syarat keempat hadis sahih li zati ialah satu-satu hadis hendaklah bebas daripada dan bersih daripada berlakunya syuzuz, iaitu berlakunya syaz ataupun kejanggalan. Maksud syaz, apa dia maksud syaz? Apa itu syaz? Syaz mestilah perawi itu perawi makbul, bukan perawi dhaif. Kalau perawi dhaif, dia dah jadi lain. Mesti perawi dia perawi makbul, perawi yang diterima ataupun perawi siqah. Perawi siqah ni apa? Ataupun perawi makbul ni apa? Iaitu perawi makbul ialah perawi diterima periwayatannya dengan ciri-ciri yang kita dah belajar sebelum ni. Apa dia? Yang pertama sekali mesti adil. Yang kedua, perawi ni mesti dhabit. Ini merupakan ciri-ciri perawi makbul ataupun perawi siqah. Dia mesti, syarat yang pertama mesti perawi itu makbul untuk berlakunya syaz ataupun kejanggalan. Yang kedua, perawi itu bersendirian. Perawi makbul tadi tu bersendirian dalam meriwayatkan suatu hadis yang mana hadis tu di dalamnya ataupun di dalam sanadnya bercanggah dengan perawi lain yang status perawi lain tu lebih kuat dari sudut hafalan ataupun lebih kuat daripada segi jumlahnya. Nanti kita tengok dia punya contoh. Jadi kalau sebuah hadis yang berlaku syaz macam ni, hadis tu kita sebut sebagai hadis syaz. Lawannya hadis makbul. Bermakna di sini satu hadis sekurang-kurangnya mempunyai dua turuk ataupun 3 ataupun lebih. Jadi turuk ni, jalur daripada sanad ni yang diriwayatkan oleh seseorang bercanggah dengan apa yang diriwayatkan oleh yang kedua dengan yang ketiga. Jadi hadis ni, hadis yang bercanggah dengan yang kedua, yang ketiga. Jadi yang perawi yang meriwayatkan hadis ni tahap dia hendaklah perawi makbul, perawi siqah. Yang kedua dengan yang ketiga ni juga sama dia punya taraf dia ataupun lebih kuat lagi. Kalau sama dia punya taraf dia punya jumlah ni mesti ataupun dari segi jumlah dia banyak. Yang ni seorang-seorang dia, yang ni 3 jalur. 3 orang yang meriwayatkan lain daripada apa yang diriwayatkan. Dia seorang-seorang riwayat macam ni. Jadi hadis ni kita panggil sebagai syaz dan yang ni kita panggil sebagai hadis mahfuz. Kita tengok contoh. Contoh ni gambaran gambaran sebuah hadis yang mengandungi kejanggalan, mengandungi syaz. Kita tengok ni hadis yang sama, iaitu hadis ni daripada Rasulullah. Kemudian ada mempunyai 1, 2, 3, 4, mempunyai 4 turuk, mempunyai 4 jalur sanad. Kita katakan sini jalur 1, tarik yang kedua ataupun jalur yang kedua, jalur yang ketiga dan jalur yang keempat. Kita pilih di sini, kita ambil jalur yang pertama, yang ni. Perawi nombor 3, kita namakan perawi nombor 3 ni, kita katakan dia namakan dia sebagai Zaid. Zaid meriwayatkan sebuah hadis. Orang lain daripada jalur 2, jalur 3, jalur 4 juga meriwayatkan hadis yang sama. Meriwayatkan hadis yang sama. Cuma masalahnya sini Zaid periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid melalui jalur dia ni bercanggah dengan apa yang diriwayatkan oleh rawi 7, rawi 11 dan rawi 9, ataupun bercanggah dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terdapat pada jalur 2, jalur 3 dan jalur 4. Seorang-seorang dia berbeza dengan orang. Perawi-perawi yang terdapat pada jalur 2, jalur 3, jalur 4 semuanya siqah. Zaid ni sendiri merupakan seorang yang siqah juga ataupun makbul. Jadi Zaid yang merupakan perawi siqah, periwayatan dia bercanggah dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terdapat pada jalur 2, jalur 3, jalur 4. Kerana berlaku pencanggahan sini, maka kita sebut hadis yang melalui jalur Zaid ni, tu daripada tarik yang pertama ni kita sebut sebagai jalur ni hadis syaz. Sedangkan hadis nombor 2, jalur daripada tarik jalur nombor 2, nombor 3, nombor 4 kita sebut sebagai hadis mahfuz. Status hadis ni, status hadis syaz ni, status hadis yang mengandungi syaz ni atau syuzuz, kejanggalan ni, hadis ni dhaif lah.
Sedangkan yang ni, hadis yang bebas daripada syaz, kejanggalan ni, kalau dia menepati syarat-syarat lain daripada hadis sahih li zati, maka dia tergolong dalam hadis sahih li zati. Kita tengok satu contoh daripada hadis, iaitu sebuah hadis, iza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji ala yamini. Maksud dia, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang dari kamu telah mengerjakan solat sunat subuh, hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya. Hadis ni diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga terdapat dalam Sunan Abi Daud. Kita tengok sanad rawi, kita tengok rawi, status rawi dia. Kita tengok pertama sekali, Bishr bin Mu'az al-Aqadi. Apa ulama kata komen tentang dia ni? Dia ni adalah siqah. Abdul Wahid bin Ziyad juga siqah. Al-A'mash siqah hafiz. Abi Saleh siqah sabt. Abu Hurairah kita kenal semua, iaitu seorang sahabat lah. Sahabat kita tak petikai lah. Sahabat, as-sahabi, sahabat semuanya udul. Sahabat semuanya adil. Kalau kita tengok dari segi status rawi setiap seorang, rawi ini semua adalah rawi makbul. Siqah bermakna perawi ini adalah menempati ciri adil dan dobit. Dari segi berhubung sanad, memang ia antara satu rawi dengan rawi di atasnya berhubung sanad antara sama. Tidak ada yang perawi yang digugurkan di sini. Cuma kita tengok apakah dia ni ada terdapat kejanggalan, adakah dia terdapat syaz di dalam hadis ni. Kita tengok apa komen daripada Imam Al-Baihaqi. Kita bacakan, kita tengok. Imam Al-Baihaqi kata, periwayatan Abdul Wahid. Ni Abdul Wahid. Periwayatan Abdul Wahid telah bercanggah atau menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh ramai perawi lain dalam hal ini. Abdul Wahid bercanggah dengan periwayatan lain. Ada maknanya di sini ada turuk lain lah. Ada turuk lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Tapi Abdul Wahid melakukan satu benda yang bercanggah. Periwayatan dia ada benda yang bercanggah dengan periwayat daripada rawi-rawi lain yang siqah. Imam Baihaqi kata lagi, di mana mereka, iaitu perawi lain yang meriwayatkan hadis ini, meriwayatkan hadis ni sebagai perbuatan Rasulullah. Kita tengok. Idza shalla ahadukum. Makna ini adalah perkataan daripada Nabi SAW, bukan perbuatan Nabi SAW. Dia kata apabila salah seorang, dia punya hadis penuh dia, dia kata an Abi Hurairah qala Rasulullah. Di sini ada qala Rasulullah, di sini ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum. Itu riwayat daripada Abdul Wahid. Sedangkan perawi-perawi lain mengatakan bahawa benda ni bukan sabdaan Rasulullah, tapi perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh sahabat. Jadi para sahabat lain meriwayatkan benda ni sebagai satu, dia kata aku melihat Rasulullah SAW buat macam ni selepas dia mengerjakan solat sunat subuh. Jadi riwayat daripada Abdul Wahid ni dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, bukan Rasulullah buat, tapi Rasulullah SAW sabda. Jadi di situ berlakunya kejanggalan. Imam Baihaqi kata lagi, kita tengok balik di mana mereka, iaitu perawi lain, meriwayatkan hadis ini sebagai perbuatan Rasulullah, bukan sabdaan atau perkataan Rasulullah. Dari kalangan murid-murid Al-A'mash, hanya Abdul Wahid saja yang secara bersendirian meriwayatkan dengan lafaz ini, iaitu dengan lafaz ia adalah perkataan Rasulullah, bukan perbuatan. Jadi murid-murid Al-A'mash. Jadi kita tengok Abdul Wahid ambil daripada siapa? Siapa guru Abdul Wahid ni? Ada A'mash. Maknanya Al-A'mash di sini mempunyai murid lain lagi. Selain daripada Abdul Wahid, dia ada anak murid lain lagi yang meriwayatkan hadis yang sama. Tapi murid-murid dia yang lain meriwayatkan bahawa benda ni, bahawa berbaring di atas lambung kanan adalah perbuatan Rasulullah. Rasulullah sendiri buat, sahabat tengok. Sahabat meriwayatkan, kata aku melihat Rasulullah SAW buat macam ni. Cuma Abdul Wahid je meriwayatkan benda tu adalah qala Rasulullah SAW. Jadi berlaku tak kejanggalan situ? Berlaku kejanggalan. Dia seorang-seorang dia, orang lain tak. Di situlah berlaku kejanggalan. Bila berlaku kejanggalan, maka di situlah kita katakan sebagai riwayat daripada Abdul Wahid. Di sini beradanya unsur syaz. Bila unsur syaz, maka hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abdul Wahid sini kita kata sebagai hadis syaz. Bila hadis syaz, maknanya dia tidak terkeluar lah, maknanya dia tidak ada gugur satu ciri daripada ciri-ciri sahih li zati. Yang lain semua lengkap, iaitu semua dia tengok dia punya perawi-perawi dia, semua perawi seperti makbul, perawi yang diterima, perawi dia adil. Kemudian yang pertama sekali antara satu rawi dengan satu rawi memang berhubung atau sama, tidak ada satu rawi yang digugurkan di sini dari sanad sini. Satu. Kemudian yang kedua, adakah setiap perawi ini adil? Ya, adil.
Apakah dia dobit? Ya, ada dobit, sebab tu kita dikatakan ulama mengatakan dia sebagai siqah. Cuma berlaku tak kejanggalan sini? Ya, berlaku kejanggalan pada hadis riwayat daripada melalui jalur Abdul Wahid ni. Jadi hadis yang melalui jalur Abdul Wahid kita katakan sebagai hadis syaz. Hadis daripada murid A'mash yang lain dikatakan sebagai hadis mahfuz. Hadis mahfuz. Hadis mahfuz, apa satu hadis mahfuz? Hadis mahfuz kalau dia menepati ciri-ciri hadis sahih li zati, maka dia termasuk dalam hadis sahih li zati. Hadis syaz ini termasuk dalam hadis dhaif. Hadis syaz ni dan hadis mahfuz ni kita akan bincang lagi secara detail ataupun secara terperinci di bawah pada hadis syaz ni. Kita akan masuk pada hadis dhaif. Bawah hadis dhaif tu salah satu daripada pembahagian hadis dhaif adalah hadis syaz, dan kita akan bincang di sana. Wallahu a'lam.